Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera Mari. Jadi sekarang ni kita akan belajar pula tentang pembentukan kata. Okay, pembentukan kata ataupun kita specifically belajar tentang pengimbuhan. Okay, kalau korang masih ingat lagi, kita ada belajar hari tu, kita ada belajar sudah tentang dua imbuhan. Kan? Sekarang kita akan belajar yang terakhir. Okay, so kalau korang masih ingat, pengimbuhan ni maksudnya dia akan ada penambahan dekat kata dasar. Okay, so kita selalu belajar imbuhan awalan. So contohnya dia ada penambahan dekat kata dasar kan. Okay, so kalau pengimbuhan awalan, jadi maksudnya dia akan ada penambahan dekat bahagian sini. Okay, so kita sudah juga ada belajar tentang imbuhan akhiran. Kalau kamu masih ingat, akhiran. Kalau akhiran, maksudnya dia akan ada imbuhan dekat bahagian akhir, ke bahagian belakang. Kan? Sesuatu kata dasar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ni pula, imbuhan apitan. So imbuhan apitan ni maksudnya dia adalah imbuhan. Okay? Kita sudah belajar yang awal, kita sudah belajar yang akhir. So imbuhan apitan dia adalah awal dan juga akhir. Sesuatu kata dasar. Okay, kalau masih hafal. Okay, jadi itulah imbuhan apitan. Dia ada awal, dia ada akhir. Dia ada gabungan, dia adalah gabungan kepada dua yang kita sudah pernah belajar sebelum ni. So kata dasar, kalau kamu masih ingat lagi, kata dasar adalah kata yang tidak ada apa-apa pengimbuhan. Okay, dia boleh berdiri sendiri, dia tidak perlu, dia boleh terima imbuhan, tapi tanpa imbuhan dia masih boleh berdiri sendiri. Dan dia juga adalah kata akar. Okay, itu adalah maksud kata dasar. Okay, so contoh ni kita belajar hari ini adalah imbuhan apitan. Okay, so macam cakap tadi, imbuhan apitan adalah imbuhan yang terletak ni di awal. Okay, awal maksudnya depan. Dan di akhir, maksudnya dia di bahagian belakang. Okay, sesuatu kata dasar. Okay, sesuatu kata dasar. Contohnya macam main. Okay, main adalah kata dasar. Tengok kalau perasan sini tu ada imbuhan, tidak ada apa-apa imbuhan. Okay, so contoh kalau kita ada imbuhan awalan, dia akan jadi bermain. Okay, itulah maksud dia kata dasar. Tidak ada apa-apa imbuhan. So, imbuhan apitan macam cikgu cakap tadi adalah imbuhan awal dan juga akhir kan. So, dia ada dekat awal, dia ada dekat akhir. Awal, dekat akhir. Awal dan juga dekat akhir. So yang titik-titik ni adalah kamu boleh letak apa-apa kata dasar, kata yang tidak imbuhan. So yang kamu kena tahu tentang imbuhan apitan, contohnya kita belajar hari ini ada beberapa. So yang pertama yang kita belajar dulu adalah kan dengan i. Okay? So contoh ni kita guna adalah untuk perbuatan, untuk tunjukkan yang kita melakukan sesuatu. Perbuatan maksudnya ada benda yang kita buat. Okay? Jadi sesuatu yang dilakukan untuk faedah orang lain. Maksudnya perbuatan tu adalah dilakukan untuk kebaikan orang lain. Maksudnya kita bantu orang tersebut. Okay? Dan juga imbuhan apitan ni dia menyebabkan sesuatu hal itu terjadi. Okay? So, sesuatu hal itu terjadi, kamu kena letak imbuhan apitan. Ada awal dan juga akhir. Okay, so contohnya, sesuatu yang terjadi. Okay, sesuatu yang terjadi. Menyebabkan sesuatu hal terjadi. Membersihkan. So, bila kita membersihkan halaman rumah, halaman tu akan jadi bersih. Okay, ataupun perbuatan. Okay, membersihkan tu adalah perbuatan. Bersih bukannya perbuatan. Tapi kalau kita tambah dengan kan dekat bahagian bersih, dia akan jadi sesuatu perbuatan dan dilakukan untuk faedah orang lain. So bila kita membersihkan adalah untuk kebaikan, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain. Okay, itulah maksud ni ketiga-tiga. Okay, jadi kita tengok kalau kita tengok sini yang ayat dasar adalah bersih. Okay? Kalau kamu perasan bersih, dia tidak mempunyai apa-apa imbuhan dekat sini, apa-apa imbuhan dekat sini. So, dia bukannya sesuatu perbuatan. Bersih adalah bukan sesuatu perbuatan.
Dia adalah kata adjektif. Tapi kalau kita letak contohnya membersihkan, kita letak dekat depan, kita letak dekat akhir, awal dan akhir, dia akan jadi terus sesuatu perbuatan. Okay, so contohnya ibu sedang membersihkan halaman rumah. So kita perbuatan, kita lakukan untuk kaedah lain dan juga kita menyebabkan sesuatu hal itu terjadi. Halaman rumah itu terus akan jadi bersih. So yang kedua adalah hadiahi. So kita tahu hadiah adalah bukan perbuatan. Dia adalah sesuatu kata dasar. Okay? Hadiahnya adalah menunjukkan sesuatu benda. So kalau kita tambah meng ke depan hadiah i di belakang meng dengan ini, dia terus menjadi sesuatu perbuatan. Dan kita lakukan perbuatan tu untuk faedah orang lain. Contohnya, saya telah menghadiahi ibu sejambak bunga ros. Okay? So, anak tu telah menghadiahkan ibunya sejambak bunga ros adalah sesuatu perbuatan dan juga untuk kebaikan ibunya. Okay? Dan menyebabkan sesuatu hal itu terjadi. So, ibunya mendapat sejambak bunga ros. Okay, so kita tengok apitan yang seterusnya. Ke-an. Okay? Ke-an. Dia menerangkan sesuatu hal yang terdapat dalam kata dasar. Okay, so dia menerangkan juga kadang-kadang tempat ataupun kedudukan. Okay, so contohnya kalau kita tengok sini. Okay? Kita tengok sini kita ada kesakitan. So sakit adalah kata dasar. Dia tidak imbuhan depan, dia tidak imbuhan belakang. Dia berdiri sendiri. Tapi kalau jika tambah kesakitan, okay, so dia terangkan. Dia terangkan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Kesakitan. Maksudnya orang tu berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Okay? Keadaan yang tidak diingini. So contohnya macam Adi mengalami kesakitan di bahagian perut. Okay? Untuk tempat. Akibat mengalami keracunan makanan. So, maksudnya dia menunjukkan, dia jelaskan kenapa orang tu berada dalam kesakitan. Okay, so ni sakit, ini adalah perut. Kalau kamu masih hafal, okay, kita dah belajar, bukan dekat darjah 5, tapi kamu dah belajar juga dekat darjah 4, macam mana bentuk perut. Okay, kalau kamu masih ingat. So, ni sains. So, kita tengok satu lagi adalah kebimbangan. So, bimbang ni adalah ayat dasar. Okay, bimbang dia tidak tambah depan, dia tidak tambah belakang. Okay, jadi ni kami menanti kepulangan ayah dengan penuh kebimbangan. So, maksudnya dia menerangkan. Okay, dia terangkan yang dia tengah tunggu kepulangan ayah dia. Dan mereka semua berasa bimbang. Mereka semua berasa risau bila ayah dia balik. Okay, jadi kita tengok pula yang ketiga. Okay, so cikgu ada 5 semuanya. Apitan yang cikgu ingin terangkan dan kita tengok yang ketiga. Okay, so contoh, apitan per dengan an. Bila ada n ni, maksudnya kamu boleh tambah n, kamu boleh tambah ng, kamu boleh tambah m. Okay, so dia ada banyak macam pen, peng, pem. Okay, jadi merujuk kepada tempat dan perbuatan serta keadaan. So dia terangkan tempat dan juga diterangkan perbuatan. Okay. So, contohnya macam ni. Yang pertama, penipuan. So, kita tahu tipu adalah ayat dasar. Okay? Dia ada tipu. Contohnya adalah ayat dasar. Itu adalah tipu. Tidak apa-apa imbuhan. Tapi, kalau jenis penipuan, so maksudnya dia terangkan. Okay? Dia terangkan. So, cukup kamu tengok sini. Kad perakam masa dapat mencegah penipuan. So, ni. Kad perakam masa ni diterangkan supaya dia tidak boleh mencegah penipuan. So, bila kita ada an ni, dengan an ni, dia akan terangkan. Dia akan terangkan sesuatu hal yang terdapat dalam kata dasar. Dia terangkan tentang penipuan ni untuk kad perakam masa. Bila kita ada kad perakam masa, selalunya orang yang bekerja. Okay? Kita ada punch card. Kita tekan and then dia akan beritahu, okay, kamu masuk kerja pukul 8 contohnya. So, kita tidak boleh menipu. Kalau datang lambat, lambat. Datang cepat, cepat. Okay? Jadi, kad perakam tu dapat mencegah penipuan. So, diterangkan kenapa perlu ada kad
berakam. Okay, sebab itulah kita ada apitan ni. Okay, tipu tidak akan terangkan, tapi penipuan boleh terangkan kegunaan kad berakam. Okay, lagi penginapan. Contohnya macam tempat. Menginap, okay. Contohnya inap, maksudnya kita tinggal di sesuatu tempat. Dia tidak akan terangkan pasal tempat tersebut. Tapi bila kita ada perkataan penginapan, kita tahu yang sebenarnya dia mungkin adalah hotel, chalet, kan, motel. Jadi dia akan terangkan tentang sesuatu tempat. Tempat di mana tempat seseorang tu boleh tidur. Contohnya hotel, contohnya motel. So itu adalah tempat penginapan. Okay, contoh macam ni, sebuah tempat penginapan baru telah dibuka berdekatan pantai. Okay, so dia juga boleh menerangkan tempat. Okay, dia boleh menerangkan tempat. Contohnya penginapan. So kita tengok yang kedua terakhir. So kita ada 2 je lagi. Okay, kita ada 2 je lagi. Dan cikgu akan bagi kamu soalan. Okay, and then macam biasalah cikgu akan ada skema jawapan. Okay, so kita tengok ber dengan kan. Okay, so kita tengok imbuhan apitan. Contoh berpandukan. So kita tahu pandu. Pandu adalah ayat dasar. Pandu tahu apa kan? Macam contohnya pandu kereta. Kan? Okay. Tulis pun kita tahu adalah ayat dasar. Contohnya kamu tulis jawapan kamu. So kita tahu pandu dengan tulis tidak adalah ayat dasar sebab kedua-duanya tidak mempunyai apa-apa imbuhan depan maupun belakang. Okay, so ber dengan kan ni contohnya kalau cikgu letak berpandukan, dia akan jadi mereka jalan berpandukan kompas. Contohnya macam ni. Kalau kamu pernah ikut jadi pengakap, okay, kerana ada aktiviti dengan guru, murid-murid yang lain akan pergi ke hutan contohnya ataupun tempat yang ada air terjun, and then mereka kadang-kadang menggunakan kompas. Kalau kamu pernah tengok kompas yang akan menunjukkan arah. Okay, utara, selatan, timur dan barat. Itu adalah kompas. Okay, yang ni tuliskan, bertuliskan. Kalau kita hanya menggunakan perkataan tulis, dia tidak akan terangkan. Dia tidak akan terangkan tentang batu besar yang ada huruf Jepun. Tapi kalau kita gunakan ber dengan kan, bertuliskan, contohnya batu besar itu bertuliskan huruf Jepun dan dia akan menerangkan tentang ayat dasar tersebut. Okay, dia akan menerangkan. Sebab itulah kita kena ada apitan. Tulis tidak akan terangkan apa-apa, tapi bertuliskan akan terangkan tentang batu besar tersebut. Okay? Dan yang paling terakhir adalah apitan. Apitan di dengan kan. Okay? Di dengan kan. Jadi kita tengok pula di dengan kan ni. Contohnya diadili, dikatakan. So kita tahu adil. Adil. Kamu tahu kan maksud adil? Maksudnya orang tu kena bersikap adil. Contohnya dia tidak boleh berat sebelah. Dia tidak boleh cakap, oh saya suka yang ni lah, so saya lepaskan dia daripada contohnya hukuman. Ataupun saya suka lagi pelajar ni, jadi cikgu ni tidak akan hukum. Tidak. Kita tidak boleh. Kita mesti berlaku adil. Dua-dua pun perlu diberi peluang. Contoh. Okay, jadi adil adalah kata dasar. Kata adalah kata dasar. Tidak ada apa-apa imbuhan. Boleh berdiri sendiri. Dan juga mereka adalah kata akar. Okay. Jadi kita tengok sini. Diadili. Bila kita ada perkataan di dengan i ataupun di dengan kan, contohnya di dengan i, di dengan kan, dua-dua ni akan menerangkan tentang ayat tersebut. Okay? Kalau kita cakap pergaduhan antara kedua-dua orang pemuda itu adil, ketua kampung, tidak. Dia tidak akan terangkan tentang pergaduhan tersebut. Tapi bila kita guna apitan, contohnya pergaduhan antara kedua-dua orang pemuda itu diadili ketua kampung, maksudnya kita tahu, okey, benda tu akan ditengok oleh ketua kampung. Mana satu yang betul, mana satu yang salah. Okey, jadi itu maksudnya diadili. Maksudnya dia akan tengok, okey, saya rasa ni yang salah. Ataupun mungkin
lelaki ni yang salah. Okay, jadi kita pun tak akan fikir mana satu yang betul, mana satu yang salah. Okay, tapi kalau kita guna perkataan adil, dia tidak akan terangkan ayat tersebut. Itulah perlu wujudnya apitan di dengan kan. Okay, jadi contohnya kita tengok di dengan kan lagi. Sungai itu dikatakan lubuk udang galah. Okay, kamu tahu kan udang galah? Udang yang besar-besar kan? Okay, so contohnya ada sungai, orang ni memancing. Okay, so dia akan dapatkan banyak sangat udang galah ataupun dia guna pukat mana-mana. Jadi sungai itu dikatakan lubuk udang galah. Cuba bayangkan kalau cikgu tidak guna apa-apa apitan. Cikgu cakap sungai itu kata. Lubuk udang galah. Sungai itu kata. So maksudnya salah. Bila dia cakap sungai itu dikatakan lubuk udang galah, maksudnya kita tahu yang sungai itu adalah satu tempat yang ada banyak tinggal udang galah dan kita mungkin boleh tangkap. Okay? Jadi itu maksudnya dikatakan. Kata sahaja tidak akan terangkan. Bila ada apitan, bila ada imbuhan, dia akan terangkan satu ayat tersebut. Okay? Jadi kalau kamu dapat persoalan, kamu boleh tanya cikgu. Kalau kamu tidak faham, kamu boleh ulang balik. Kalau tidak, kamu boleh tanya cikgu. Dan selepas ni cikgu bagi latihan dan juga kita akan main game kalau sempat. Okay? Jadi kita akan bertemu lagi di video yang seterusnya.